Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 21 Disember bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. 17 kematian direkodkan di 3 daerah akibat banjir yang melanda Selangor sejak Jumaat lalu. Ketika mengesahkan perkara itu, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, setakat pagi tadi 10 mayat ditemui di daerah Kelang, 3 di Hulu Langat dan 4 di Sepang. Setakat ini 17, namun begitu daripada ke-17 kita sedang mengenal pasti punca kematian. Ada disebabkan kematian bukanlah disebabkan oleh kejadian banjir pesing. Mungkin kejadian daripada meninggal akibat kekurangan ubat dan sebagainya. Itu akan diputuskan ataupun akan dimutamatkan dalam masa terdekat. Justru bagi pihak pentadbiran kerajaan negeri, saya ingin mengucapkan takziah kepada semua mangsa dan khususnya kepada keluarga-keluarga yang kehilangan mereka yang tersayang. Daripada jumlah itu, 9 kematian dicatatkan di Taman Seri Muda Shah Alam susulan kejadian banjir yang melanda kawasan itu sejak Sabtu lalu. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, semua mayat diserahkan kepada polis dan dibawa ke Hospital Shah Alam untuk tindakan selanjutnya. Setakat ini dilaporkan seramai 30,632 mangsa dari 4,672 keluarga ditempatkan di 203 PPS seluruh Selangor. Beberapa kawasan di utara Semenanjung membabitkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta Kerian, Larut, Matang dan Selama di Perak dijangka mengalami hujan berterusan dan angin kencang mulai hari ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, ia susulan lekukan tropika yang dicerap di perairan utara Sumatera sedang bergerak ke timur menghampiri utara Semenanjung. Keadaan itu boleh menyebabkan hujan berterusan dan angin kencang di negeri utara Semenanjung yang boleh membawa banjir di kawasan berkedudukan rendah. Sehubungan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan. Sementara itu, 3 daerah di Pahang dijangka mengalami banjir teruk apabila menerima limpahan air dari hulu Sungai Pahang dalam masa terdekat. Ia membabitkan daerah Pekan, Kuantan dan Rompin. Meskipun cuaca cerah, kebanyakan tempat terjejas banjir di negeri itu masih belum pulih. Di Perak, mangsa banjir di 2 daerah menurun kepada 263 mangsa berbanding 313 pada tadi. Berikutan itu, satu pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Kuala Slim di Slim River telah ditutup. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jilin memaklumkan pihak sekolah akan memastikan kemudahan asas khususnya bilik darjah yang dijadikan tempat tinggal sementara atau pusat pemindahan sementara PPS berada dalam keadaan baik. KPM juga akan bersama membantu meringankan beban mangsa banjir selain memastikan keadaan di PPS selesa untuk kegunaan mangsa banjir. Dalam perkongsian di Facebook, beliau berkesempatan ke 2 buah sekolah di Sepang, Selangor iaitu Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang dan SK Bukit Canggang untuk meninjau keadaan sekaligus membawa sumbangan termasuk bekalan makanan serta barangan keperluan harian buat mangsa banjir. Terdahulu, SK RTB Bukit Canggang dilaporkan terputus bekalan elektrik. Pihak KPM turut menyumbang 1 unit generator set mudah alih bagi kegunaan di PPS berkenaan. Datuk Dr. Razzie juga berkesempatan mendengar luahan dan keluh kesah penduduk. Dalam pada itu, 55 sukarelawan guru pewaris negara GPN telah ke kawasan sekitar Shah Alam pagi tadi bagi membantu kerja-kerja pembersihan susulan keadaan air yang semakin surut. Orang ramai atau pihak korporat yang ingin menyalurkan sumbangan kepada mangsa banjir, khusus keluarga yang ditempatkan di PPS sekolah di bawah KPM, boleh membuat sumbangan melalui Yayasan Didik Negara YDN seperti yang tertera. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDN. Sementara itu, Bilik Gerakan Banjir Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah diaktifkan sejak Ahad lalu bagi menyelaras penyaluran bantuan kewangan kepada pelajar yang terkesan. Bilik
bilik gerakan diserahkan dengan seluruh universiti sekarang ini dan diaktifkan bermula semenjak daripada musibah banjir berlaku 2 hari yang lepas. Maka dalam hal ini kita mengumpulkan data daripada dari setiap universiti berkenaan dengan permasalahan yang berlaku berkaitan dengan banjir inilah. So dalam konteks ini saya belum mempunyai maklumat yang terkini. Cuma macam hari ini pun saya akan turun petang ini habis penggulungan, saya petang akan turun berjumpa dengan ke rumah mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di kawasan inilah. Tambahnya, bilik gerakan banjir menjadi pemudah cara dalam penyaluran segera bantuan, khususnya makanan dan keperluan asas lain kepada pelajar dan kaki tangan institusi pengajar tinggi IPT. Rata-rata IPT seluruh negara sudah mengumumkan penangguhan kuliah kepada pelajarnya. Mereka turut menyertai sukarelawan Universiti Malaysia Maskum yang digerakkan bagi menyediakan khidmat sukarelawan untuk bantuan pembersihan pasca banjir. Bertemu kembali. Program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkaseku yang diperkenalkan KPM pada September lalu bertujuan memberi penekanan kepada pemugaran literasi dan numerasi. Ia antara program pemulihan khas untuk murid sekolah rendah yang menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M. Perkara itu dimaklumkan Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin di Dewan Negara hari ini. KPM juga memperkenalkan program literasi dan numerasi sekolah rendah untuk memastikan murid sekolah rendah menguasai sekurang-kurangnya tahap minimum iaitu tahap penguasaan 3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Pelaksanaan program ini adalah sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran PDP yang menyeluruh untuk membantu memantapkan tahap penguasaan 3M. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Bobby Swan mengenai langkah memastikan murid yang tidak dapat mengikuti kaedah pembelajaran secara dalam talian, khususnya murid tahap 1 untuk menguasai 3M dengan lebih baik. Jelas Datuk Dr. Razzie, penekanan pemugaran literasi dan numerasi antara aspek penting KPM Perkaseku yang dilaksanakan September lalu bagi memantapkan penguasaan murid. Ia dirangka bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi melalui PDP secara bersemuka atau pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kebanyakan sekolah telah mempunyai akses internet dan pihaknya akan memperluaskan penggunaan hotspot bagi melancarkan proses pembelajaran dan komunikasi. Bermula dengan kempen hindari plastik sekali guna yang dilaksanakan sejak 2017, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Kanga Perlis meneruskan usaha itu dengan menerapkan budaya kita semula di sekolah. Tak siapa menyangka langkah kecil itu membawa mereka menjuarai projek kita semula sekolah rendah peringkat negeri untuk 3 tahun berturut-turut sejak 2018. Guru besarnya Cikgu Utaya Kumar Krishnan berkata perubahan yang dilakukan di sekolah itu bertujuan mendidik pelajar kepentingan menjaga kebersihan. Bagi menjayakannya, guru dan kaki tangan sekolah menjadi contoh kepada murid dalam melaksanakan amalan itu. Semua warga sekolah patuh dengan larangan penggunaan plastik di dalam kawasan sekolah. Kami beri kelonggaran untuk ibu bapa ataupun anak murid untuk bawa bekalan dengan syarat dengan bekalan. Tidak digalakkan secara berbungkus dan sampah sara itu tidak dibenarkan dibuang di tong sampah sekolah kita. Ini dapat menggalakkan sekolah kami zero plastik. Sampah sara kami pun memang tak dapat jumpa plastik dan juga paling pantang adalah polistiren dan juga straw. Dan dengan amalan ini sekolah kami dapat meningkatkan amalan untuk membudayakan murid-murid dalam kitar semula. Ia jelas dibuktikan apabila kawasan sekolah hanya memiliki 1 tong sampah, itu pun di kawasan kantin. Setiap kelas diletakkan 3 tong kitar semula bagi tujuan pengasingan sisa pepejal seperti kertas, aluminium dan plastik.
Tong sampah itu dibeli menggunakan hadiah wang tunai yang dimenangi sekolah pada 2018. Menurut Cikgu Taya, ibu bapa dan komuniti setempat turut membantu pihak sekolah menjayakan amalan kitar semula ini. Lebih daripada itu, pihak sekolah turut mengusahakan pelbagai tanaman yang ditanam sendiri murid tahun 4 hingga 6 di sekitar kawasan sekolah. Antaranya serai, kunyit, tebu, pisang, betik, cili serta terung, selain daun sirih, pokok kari dan rambutan. Sebagai langkah mengurangkan kos penjagaan pokok, mereka menghasilkan sendiri baja kompos dari sisa makanan kantin. Menariknya, wang hasil jualan kitar semula dan tanaman yang dijual ini digunakan bagi menampung bayaran bas sekolah kepada murid yang kurang berkemampuan. Mengikut Petua Pengarah Pelajaran Perlis Tuan Naharuddin, dia adalah menggalakkan sekolah akan menceburi mana-mana bidang untuk dapat keuntungan. Kami tak perlu mengharapkan mana-mana pihak. Sebab yang ini, duit ni yang kami dapat ni adalah untuk sekolah kami. Seperti juga kami tak perlu harapkan mana-mana pihak untuk dapatkan bantuan kesumbangan. Sumbangan daripada jenis sampah ini kami dapat gunakan untuk murid kami. SJKT Kangar mempunyai 12 guru dan 88 murid termasuk prasekolah. Mereka berhasrat melaksanakan projek mengutip dan mengumpul minyak masak terpakai untuk dijual semula pada masa akan datang. Sebabnya kami tunggu jadual. Sebenarnya minggu ni Setelah hampir setahun bersiaran, Didik TV KPM menjadi tumpang murid-murid di seluruh negara. Pastinya ada yang mempunyai keinginan untuk mengetahui di sebalik tabir pengoperasian Didik TV KPM. Ada yang terinspirasi dengan keletah pengacaranya. Justru kempen skuad didik memberi peluang kepada mereka untuk mendalami bidang kewartawanan. Didik TV KPM kali ini membuka peluang kepada murid berusia 7 hingga 17 tahun menimba pengalaman menjadi wartawan penyiaran muda. Menurut Pengurus Besar Didik TV KPM NTV7, Amelia Abdul Rahim, menerusi kempen skuad didik, peserta diberi peluang pendedahan awal tentang bidang kewartawanan. Kami berharap bengkel skuad didik ini dapat memberi pendedahan kepada para peserta tentang bidang penyiaran dan kewartawanan. Dalam pada itu juga kami berharap dapat membantu mereka membina sasiah diri, keyakinan diri dan memperbaiki komunikasi mereka dengan rakan-rakan sekeliling. Kempen skuad didik berlangsung dari 26 November hingga 21 Disember, bermula dengan penghantaran video cabaran menerusi TikTok rasmi Didik TV Official atau Instagram NTV7 Malaysia. Menurut Amelia, lebih 176 penyertaan diterima dan 10 finalis dipilih menyertai bengkel latihan di Didik TV KPM. Sepanjang bengkel, peserta turut diberikan tugasan untuk merebut peluang bergelar juara. Umar Amirul Syakul Muhammad Haikal, 10 tahun, pelajar SK Puncak Alam 2, dipilih sebagai juara skuad didik susulan ketangkasan dan keyakinannya dalam melaksanakan tugasan. Saya belajar hari ini macam mana nak jadi wartawan, macam mana nak cakap dengan lebih baik, dan saya dapat tengoklah semua belakang tabir semua macam mana diorang buat. Diorang tekan kamera 2, kamera 3, main kamera semua. Tempat kedua dimenangi pelajar SMK Tuh Indra Wangsa Ahmad, Batu Gajah Perak, Muhammad Ashraf Ikwan Razali. Dia mengakui skuad didik memberinya inspirasi untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Saya akan jadikan inspirasi sebab cita-cita saya adalah doktor dan saya akan buat part time dalam bidang pengacaraan, wartawan penyiaran, dan saya juga akan terjun dalam bidang voice over. Sementara pelajar SMK Muhammad Khalid Johor Bahru, Syed Ali Syed Abdul Rahman memenangi tempat ketiga. Menurutnya, ilmu yang diperoleh sepanjang bengkel latihan skuad didik amat berharga dan dapat dimanfaatkan kelak. Apa yang penting sekarang ialah saya dapat ilmu dan peluang apabila saya menyertai skuad didik. Kita tahu Didik TV KPM menyediakan platform untuk murid daripada prasekolah sampai pra-universiti, menyediakan video-video pelajaran daripada cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Jadi saya rasa saya amat berterima kasih kerana diberi peluang oleh Didik TV untuk menimba ilmu dan menyerlahkan lagi bakat saya terutama dalam fokus mereka iaitu bidang kewartawanan. Sebagai juara, Umar membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,500. Tempat kedua menerima wang tunai RM1,000 dan tempat ketiga RM500.
hidup dengan HIV boleh dirawat dengan rawatan antiretroviral sehingga mereka mencapai aras viral yang tidak dapat dikesan atau dalam erti kata bahasa Inggeris undetectable viral load akan mengakibatkan untransmittable disease ataupun tidak boleh menularkan virus tersebut melalui hubungan seksual. Dan ini membuka lembaran baru kepada orang yang hidup dengan HIV. Sekiranya mereka mendapatkan rawatan awal sehingga mencapai aras virus yang tidak dapat dikesan, mereka boleh meneruskan kehidupan berkelamin seperti pasangan-pasangan yang lain, berkahwin, mempunyai zuriat dan meneruskan kehidupan mereka seperti orang-orang yang tidak ada jangkitan ini. Minat berserta manfaat bagi dunia K-pop lazimnya kelab-kelab peminat di seluruh negara menganjurkan pelbagai projek amal menjelang sambutan ulang tahun kelahiran penyanyi mereka. Tidak ketinggalan sekumpulan peminat anggota BTS V di Malaysia. V terkenal dengan sifatnya sebagai seorang pencinta haiwan, khususnya harimau, malah sering menggunakan emoji harimau untuk menggambarkan dirinya. Justru mereka menganjurkan projek pengambilan harimau sebagai haiwan angkat dari zoo negara. Menerusi projek terbabit, segala penjagaan harimau Benggala itu ditanggung oleh mereka. Harimau Benggala dikategorikan sebagai spesies terancam dan projek sebegini mampu membantu memelihara spesies berkenaan daripada pupus. Kreativiti sebahagian penduduk di Thailand apabila menggunakan plastik besar untuk membungkus kereta. Ia sebagai persediaan awal sekiranya berlaku banjir dan mengelakkan kereta rosak akibat ditenggelami air bah. Plastik yang membungkus kereta akan diikat menggunakan tali pada tempat yang kukuh. Idea ini menarik perhatian ramai, namun keberkesanannya tidak dinyatakan dengan jelas. Siapa sangka platform e-dagang sudah lama menjual flat car bag. Setidaknya langkah kecemasan dapat menyelamatkan kereta atau pengangkutan utama. Persediaan yang dilakukan bergantung kepada tempoh masa yang ada ketika berdepan cuaca tidak menentu. Pembungkusan plastik seperti ini diharapkan membantu penduduk daripada menanggung kerugian besar. Sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memikul tanggungjawab sepenuhnya susulan prestasi hambar skuad kebangsaan pada saingan Piala AFF. Skuad Harimau Malaya bukan sahaja gagal mencapai sasaran mara ke perlawanan akhir, malah tidak mampu melepasi saingan kumpulan yang menyaksikan Malaysia sekadar di tangga ketiga kumpulan B. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin mengarahkan pengurusan pasukan kebangsaan mengemukakan segera laporan bedah siasat. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan FAM, laporan mengenai prestasi pasukan kebangsaan di Singapura perlu dikemukakan kepada jawatankuasa pengurusan pasukan kebangsaan dalam masa terdekat. Ia akan diteliti terlebih dahulu oleh jawatankuasa pengurusan pasukan kebangsaan sebelum dibentangkan pada mesyuarat jawatankuasa eksekutif FAM. FAM meletakkan sasaran final kepada Harimau Malaya pada kempen Piala AFF kali ini. Begitupun sasaran itu jauh meleset menyaksikan skuad bimbingan Tan Chin Ho tidak mampu melepasi fasa kumpulan. Kali terakhir Malaysia terkandas pada saingan kumpulan pada edisi 2016. Mendapati perancangan awal menundukkan dua pasukan lemah Kemboja dan Laos, namun mutu permainan Harimau Malaya jauh ketinggalan berdepan Vietnam dan Indonesia. Skuad kebangsaan tunduk kepada Vietnam 0-3 dan dimalukan barisan muda Indonesia 1-4. Selepas misi gagal di Singapura, timbul kembali saranan agar Harimau Malaya mendapat sentuhan kepakaran jurulatih asing. Sebagaimana empat pasukan yang berjaya ke separuh akhir kali ini, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Singapura masing-masing dibimbing pengendali luar. Kejayaan pemain kelahiran Malaysia Loh Kean Yew yang mewakili Singapura menjuarai kejohanan badminton dunia 2021 menimbulkan persoalan bagaimanakah Persatuan Badminton Malaysia BAM terlepas pandang bakat yang dimiliki olehnya. Gelaran juara kejohanan dunia antara yang masih gagal diraih pemain badminton negara selain pingat emas Sukan Olimpik.
Memperincikan kenyataannya, wake-up call itu perlu diambil dari sudut positif sambil menyifatkan Malaysia tidak bernasib baik pada kejohanan yang berlangsung di Huelva, Sepanyol yang menyaksikan Loh Ken Yew, pemain ranking ke-22 dunia kelahiran Pulau Pinang, muncul juara menundukkan pemain India K. Srikanth. Jika tidak mengalami kecederaan sehingga menarik diri, Lee Zijia dijangka mampu menundukkan pemain Denmark Anders Andersen dan akan menentang Ken Yew pada separuh akhir. Namun agak menghairankan apabila BAM seolah baru tersedar aspek kebergantungan kepada pemain sama. Seperti Zijia, peregu lelaki Aaron Chia, So Hui Yi dan gandingan wanita Pearly Tan M. Tina perlu diberi perhatian serius. Hakikatnya itulah senario badminton negara sebagaimana kebergantungan yang melampau terhadap Datuk Lee Chong Wei pada eranya tanpa pemain pelapis yang setanding. Selain mahu jawatankuasa kejurulatihan dan latihan CNT mengatasi perkara itu, jawatankuasa yang dipengerusikan Setiausaha Agong BAM, Datuk Kenny Goh juga mempunyai tugas berat selepas ini untuk mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki segera menjelang saingan musim 2022. Misi BAM kini merangka pendekatan lebih mantap dan agresif, seterusnya memperkasakan persediaan untuk Sukan Olimpik Paris 2024. Dalam perkembangan lain, Majlis Olimpik Malaysia MOM tidak bersetuju dengan penetapan baharu Majlis Sukan Negara MSN berhubung kedudukan atlet dalam program latihan sepenuh masa bermula tahun depan. Jelas Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria perkara itu perlu dilihat secara keseluruhan sebelum proses pembinaan semula sukan negara yang terjejas pasca pandemik COVID-19 dibuat. Beliau menegaskan amat penting untuk semua atlet diberi peluang kembali dan bertanding selepas krisis pandemik ini sebelum mereka dinilai MSN. MSN telah menetapkan pencapaian di peringkat kejohanan tertinggi sejak 2019 sebagai petunjuk prestasi utama KPI bagi membolehkan atlet kekal dalam program latihan kendaliannya bermula 2022. Ia susulan tiadanya peruntukan khusus untuk meneruskan program podium yang berakhir sebaik tamat Tamasya Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Hanya 288 atlet akan dikekalkan bagi latihan penuh menghadapi Sukan Si Hanoi di Vietnam, Sukan Commonwealth di Birmingham dan Sukan Asia serta Sukan Para Asia di Hangzhou, China. Bagi MOM, Kementerian Belia dan Sukan dan MSN harus mendapatkan lebih peruntukan bagi memastikan program podium yang dimulakan pada 2015 dapat diteruskan sebagai medium penting dalam pembangunan atlet elit negara. Difahamkan lebih 550 atlet termasuk atlet para berada dalam program podium sebelum ini. 16 pasukan pengukir ais mengubah seluruh bandar di Siberia menjadi syurga musim salji. Paparan festival itu mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarusyidi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.